Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan identiti nasional yang tersendiri. Oleh hal demikian, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu ketahui bahawa Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri yang berkait rapat dengan berlatar belakangkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik, mahupun Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi etnik yang lain telah saling berhubung antara satu sama lain. Semua kumpulan etnik yang berbeza ini telah diberikan kebebasan sendiri untuk mengamalkan cara hidup masing-masing, termasuklah daripada pelbagai aspek seperti makanan. Kepelbagaian makanan ini sedikit sebanyak menjadi pemangkin perpaduan antara kaum di Malaysia. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan tersendiri yang mempunyai pelbagai rasa, warna serta mempunyai sejarah masakan yang tersendiri untuk diketahui, dipelajari dan bahkan untuk dimiliki bersama. Hidangan tradisional Malaysia adalah seperti nasi lemak. Nasi lemak merupakan hidangan masyarakat Melayu yang terkenal di Malaysia. Selain daripada nasi lemak, makanan lain tradisional masyarakat Melayu adalah seperti rendang, lemang, kuih bahulu, laksa dan banyak lagi. Bagi makanan tradisional Cina pula, makanan yang terkenal adalah seperti dumpling atau dikenali sebagai jiaozi. Dumpling merupakan makanan tradisional Cina yang berkhasiat kerana dumpling dimasak secara kukus pada suhu yang perlahan. Selain dumpling, makanan tradisional masyarakat Cina yang lain adalah seperti nasi ayam claypot, kuih bulan dan char ketiau. Manakala, bagi makanan tradisional India pula, antara makanan yang menarik daripada masyarakat India adalah seperti muruku, tosai, putu mayam, nasi biryani, ayam tandoori dan banyak lagi. Kepelbagaian kaum itu dapat menyatukan perpaduan melalui makanan tradisi. Syaf setuju tak dengan pernyataan ini? Syaf setuju. Ini disebabkan pelbagai jenis makanan oleh setiap kaum dapat dikongsi atau bertukar menu dalam hidup kejiranan. Antaranya nasi lemak, lemang, muruku, tosai, dumpling, yesang dan pelbagai lagi. Jika Syaf pun setuju, jadi kita perlu fikirkan langkah-langkah untuk eratkan lagi perpaduan di antara kaum melalui makanan-makanan tradisional tersebut agar perpaduan itu terus terjalin antara kaum dan juga bangsa. Eja, dengan mengadakan jamuan rumah terbuka dapat mengeratkan perpaduan. Ini kerana mereka boleh menikmati makanan-makanan di rumah terbuka tanpa mengira bangsa ataupun agama. Menarik juga. Bagi Ija, dengan menjual makanan, pelbagai menu masakan di setiap kedai boleh dilakukan. Menu-menu warisan dapat diperkenalkan oleh setiap bangsa dan juga dapat mengembangkan lagi makanan tradisional. Wah, jadi tidak hairanlah makanan tradisional oleh setiap kaum ini boleh dikongsi bersama untuk menjadikan aspek kepada penyatuan kaum dan bangsa di Malaysia. Jelaslah bahawa kepelbagaian makanan tradisional dapat menyatukan perpaduan kaum etnik di Malaysia. Bukan sekadar perkongsian budaya berbilang kaum, namun setiap makanan warisan menyelahkan lagi keunikan setiap kaum. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berbangga dengan makanan warisan yang kita ada. Di sinilah dapat mewujudkan keharmonian dan penerimaan dalam masyarakat pelbagai kaum yang sangat dicemburui negara dunia. Berpendapat bahawa kumpulan kami memilih topik berkaitan dengan makanan tradisional adalah kerana rakyat Malaysia begitu sinonim dengan pelbagai variasi makanan. Di samping itu, kepelbagaian bangsa, agama, budaya merupakan aspek utama kepada perkembangan makanan tradisional yang boleh mengukuhkan lagi perpaduan antara kaum di Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat kita boleh duduk satu meja, berborak, bertukar cerita dan menikmati makanan bersama tanpa mempersoalkan makanan tradisional kaum lain. Mereka juga boleh menerima keunikan makanan tradisional kaum lain dan selesa menikmatinya bersama. Kesepaduan sosial daripada aspek inilah mampu membuktikan kepada mata dunia bahawa
Negara kita boleh dijadikan contoh walaupun berlainan bangsa, agama, budaya, tapi kita mampu untuk bersatu padu dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tadi, kita dapat lihat bahawa makanan tradisional mengandungi banyak nilai yang positif dalam membantu negara memupuk semangat perpaduan antara pelbagai kaum di Malaysia. Sebagai contoh, keunikan rasa nasi lemak dapat menyemarakkan lagi rasa hormat menghormati antara sesebuah kaum yang berlainan bangsa, adat dan budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana makanan itu dapat dijadikan sebagai pengantaraan antara dua kaum supaya menjadi sahabat baik pada satu masa yang akan datang. Rasanya yang lazat dan unik itu juga dapat diceritakan asal-usulnya kepada kaum yang lain. Maka, hubungan antara dua kaum yang berbeza itu akan menjadi lebih rapat lagi. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara, saya berpendapat bahawa kita mestilah berusaha mengeratkan hubungan sesama kaum yang lain dengan mengajak rakan bangsa lain merasai makanan tradisional kita supaya hubungan semakin rapat dan kukuh. Terima kasih. Refleksi yang saya perolehi di dalam video adalah kita boleh tengok kepelbagaian makanan tradisional perpaduan kaum di Malaysia ni seperti Melayu, India, Cina. Dia ada identiti mereka tersendiri. Dan dengan makanan seperti nasi lemak, kita boleh tengok roti canai, toses dan sebagainya. Dia dapat saling menyatu padukan dalam bukan sahaja dalam pemakanan, tetapi dapat berkongsi makanan, memahami dan melengkapi sesama kita. Kat situ kita boleh tengok terjalannya keharmonian pelbagai kaum di Malaysia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri dari pelbagai kaum, agama dan juga budaya. Apa yang saya faham dalam tajuk ini, makanan tradisional satu kaum dapat membentuk perpaduan, iaitu perpaduan kaum kerana tiga bangsa di Malaysia, iaitu Cina, Melayu dan juga India, mempunyai keunikan makanan sendiri yang mampu menarik kaum lain untuk merasa. Makanan yang pelbagai dapat menyumbang kepada pemahaman dan juga perpaduan kaum di Malaysia. Oleh itu, melalui makanan ni, semangat perpaduan dapat terpupuk. Secara keseluruhannya, kepelbagaian makanan tradisional ianya menjadi faktor utama dalam perpaduan kaum pada waktu kini. Daripada dengan mengenali jenis makanan setiap bangsa, ianya dapat juga memberi langkah-langkah yang positif ke arah dalam mengeratkan lagi perpaduan setiap kaum. Walaupun dengan berlainan kaum dan bangsa, namun tiada boleh yang menafikan perpaduan ini dapat dibentuk dengan pelbagai cara. Dengan apa yang dilakukan, ianya juga dapat menghidupkan lagi suasana yang aman damai dengan kesejahteraan dan juga kefahaman setiap kaum Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi.